Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح بي صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran. Rasa terima kasih kita pada Allah Ta'ala pada malam ini sambung pengajian kitab Idaman Penuntut. Pada membahaskan fardu mandi hadas pada muka surat 12 Rumi. Jawi 28, Rumi 12, fardu mandi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Yang ke-14 ni, nombornya 14. Fardu atau rukun mandi hadas 3 perkara. Sebelum ni kita membincangkan tentang apa yang ketika mana keadaan yang wajib mandi. Sebelum ni kan, bulan lepas, keadaan macam mana yang wajib, beberapa keadaan yang wajib mandi. Ketika berjunub, maka wajiblah dia mandi. Ketika kering pada haid dan nifas. Selesai kita membicarakan tentang keadaan yang wajib mandi, maka dia nak cerita sikit berkaitan dengan mandi tu macam mana. Tu fardu atau rukun mandi, ada mandi hadas 3 perkara. Yang pertama, niat. Dalam mandi hadas, mandi wajib, mandi hadas besar, 3 rukun. Setengah kitab 2 je, ada khilaf kat situ. Kita tengok nanti. Yang pertama, niat. Pastinya innamal a'malu binniat. Setiap ibadah mesti dengan niat. Tanpa niat tak jadi ibadah. Kita duduk dalam masjid, ramai-ramai pakat-pakat duduk dalam masjid. Ada orang duduk dalam masjid, niat nak semayang, dan dah semayang dah pun, maka dapatlah semayang dia. Tak niat i'tikaf, tak dapat i'tikaf. Padahal niat tu gitu aja, sekadar lintasan hati. Ada orang tak niat i'tikaf sampai balik, maka tak dapatlah ibadah i'tikaf, sebab tak ada niat. Dia benda perkara ibadah ni, dia mesti dengan niat. Tanpa niat, dia tak jadi ibadah. Itulah membezakan antara ibadah dengan adah. Ibadat dengan adat, bezanya niat. Kalau sembelih lembu, niat nak makan, dapatlah makan. Kalau niat nak buat korban, pada hari raya korban tu, jadi korban. Bezanya adat dan ibadat, bezanya adalah niat. Ibadat ada niat. Maka mandi ini adalah ibadat, maka wajib ada niat. Pertama, niat iaitu mengangkat hadas junub. Niat apa? Niat mengangkat hadas junub yang pertama. Angkat junub, angkat hadas junub. Satu, boleh niat begitu. Boleh dilintaskan dekat hati macam tu. Mengangkat hadas junub.
Atau mengangkat hadas besar. Boleh juga. Mengangkat hadas besar. Mandi itu kerana nak angkat, nak buang hadas besar. Yang sebelum ni, kita dah bincang sebelum ni. Hadas-hadas ni perkara amrun i'tibari. Perkara yang faham-faham tapi dia tak ada. Dia tak macam najis. Najis dia ada. Dan ianya najis lah. Hadas-hadas ni, dia bukan macam najis. Dia perkara yang faham-faham aja. Kalau najis, dia tak faham-faham, memang ada. Najis lah dia. Tapi kalau hadas ni dia tak nampak. Kalau nak tunjuk hadas memang tak boleh tunjuk kat mana. Takkan kena dekat hadas tu. Kerana dia faham-faham. Iaitu apabila berlaku keadaan itu, maka dia nama berhadas. Sama ada hadas kecil atau hadas besar. Ada wuduk, dia buang yang kecil, dia kentut sebagainya. Maka dia setelah berhadas kecil. Yang mana hadas tu tak nampak. Tapi faham. Bila hadas, adanya hadas, maka dia terhalang dari buat perkara-perkara, beberapa perkara ibadah yang kita bincang dah sebelum ni. Kalau wuduk, tak boleh pegang Quran, tak boleh solat, tak boleh tawaf. Kalau hadas besar tu, tak boleh baca Quran dan sebagainya. Kita dah bincang sebelum ni. Jadi, mengangkat hadas besar tu maksudnya ada hadas yang besar, iaitu telah melakukan sesuatu yang menyebabkan hadas besar yang kita dah bincang sebelum ni. Minggu bulan lepas kan. Dan bolehlah juga niat mengangkat hadas besar. Dan boleh juga niat, atau niat mengharuskan fardu sembahyang pun boleh. Kenapa mandi ni? Aku mandi ni kerana nak mengharuskan, nak membolehkan fardu sembahyang. Atau sembahyang fardu, samalah. Sebab kalau tak mandi ni tak boleh sembahyang fardu. Jadi nak mandi ni kerana nak mengharuskan, nak membolehkan sembahyang fardu sekejap lagi. Maka boleh juga niat gitu. Cuma kita jaranglah niat gitu kan. Kita biasa niat mandi angkat hadas besar ataupun mandi wajib. Cuma banyak lagi yang boleh. Boleh. Yang beberapa perkara lagi boleh. Beberapa niat lagi boleh. Dengan maksud yang sama. Atau niat fardu mandi. Boleh juga. Kenapa mandi ni? Wajib. Fardu. Mandi fardu. Fardu mandi. Boleh. Atau menunaikan fardu mandi. Oh, tadi fardu mandi. Ini menunaikan fardu mandi. Samalah. Boleh niat gitu. Kenapa ni? Fardu mandi. Kenapa duk mandi ni? Kerana menunaikan fardu mandi. Niat gitu. Lintaskan gitu. Boleh. Atau mandi fardu. Tukar balik pula. Tadi fardu mandi, ni mandi fardu. Boleh juga. Sama je. Atau mandi yang wajib. Kenapa mandi ni? Kerana mandi ni wajib. Tak mandi berdosa. Boleh juga niat gitu. Sekiranya niat mandi sahaja tidak memadai. Kenapa ni? Mandi. Tak memadai. Niat mandi tak memadai. Dia mesti angkat hadas. Hadas besar. Mesti mengharuskan fardu sembahyang, niat dia mesti fardu mandi, niatnya mesti mandi wajib. Mandi saja tak sah. Tak sah mandi wajib kerana dia hanya niat mandi. Bila dia hanya niat mandi saja, tak disertakan niat fardu ataupun wajib ataupun angkat hadas besar, maka mandi dia jadi mandi sunat. Automatik jadi mandi sunat. Sama macam sembahyang kita pun sama sebenarnya. Kita sembahyang, sahaja aku sembahyang subuh. Jadi sunat, qabliyah subuh. Sahaja aku sembahyang fardu subuh, baru jadi yang wajib tu. Kalau sahaja aku sembahyang subuh, jadi sunat subuh. Sebab tu dalam niat sembahyang ada qasad, ta'arud dan ta'yin. Ta'arud tu fardu. Bukan qasad dengan ta'yin je. Sahaja aku sembahyang subuh. Tak. Kalau dia sahaja aku sembahyang subuh, jadi qabliyah, jadi sembahyang sunat subuh. Jadi nak jadikan ia fardu, kena niat fardu lah. Begitu juga mandi. Begitu juga mandi. Mesti niat fardu. Fardu mandi, mandi fardu, mandi wajib, wajib mandi, angkat hadas besar. Boleh. Perempuan yang haid dan nifas hendaklah niat mengangkat hadas haid atau nifas. Perempuan yang haid kering daripada haid atau kering daripada nifas, boleh juga niat angkat hadas haid atau angkat hadas nifas. Dan boleh juga niat yang tadi, angkat hadas besar, mandi wajib, mengharuskan sembahyang fardu, mengharuskan fardu sembahyang dan sebagainya. Mandi kerana wajib boleh juga. Cuma kalau haid nifas, tambah lagi lah. Mandi kerana kering daripada haid, mandi kerana angkat hadas haid, mandi kerana angkat hadas nifas. Lafaz niat dalam bahasa Arab adalah nawaitu raf'al hadatsil akbar. Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Ini cukup buat segala hadas sama ada junub atau haid atau nifas. Ada dua, satu lagi. Sahaja aku mandi wajib pun mengangkat semua juga. Sahaja aku mandi wajib pun mengangkat semua. Sahaja aku mengangkat hadas besar pun semua. Niat itu wajib disertakan tatkala mula membasuh anggota.
Niat tu bila wajib disertakan, mesti ada niat tu ketika mula membasuh anggota, ketika mandi wajib tu. Ketika mula air kena, waktu tu lah niat. Supaya dikira basuh anggota itu, supaya terkira lah. Sebab ketika air kena tubuh mana-mana anggota, waktu tu dah ada niat. Maka air yang kena setelah niat tu ada, maka sah lah. Air yang kena, sebelum air yang kena ke badan, sebelum niat, maka yang sebelum tu tak dikira mandi wajib lah. Yang sebelum tu, yang selepas daripada niat, itulah dikira yang sah, yang dikira terbasuh. Maka sekiranya niat itu dimulakan selepas membasuh satu anggota, kenalah dibasuh semula anggota yang tiada berserta dengan niat. Ialah sunat muqaranah, kena air terus niat, itu sunat. Kalau kena air dah 5 minit sekalipun, tak niat-niat lagi, kemudian baru niat, tak ada masalah. Cuma 5 minit yang awal tu tak dikira mandi wajib. Bila mandi wajib? Dikira lepas niat, lepas 5 minit tu lah. Cuma janganlah kita duduk tekan sangat. Nak bagi air kena niat, air kena niat. Tak perlulah tekan sampai macam tu sekali. Biarlah kena air dulu, niat masuk lambat sikit pun. Biarlah. Habis tu nanti rugilah. Allah, sikit je. Nanti basuhlah balik. Dia tak kira lah. Contohnya air kena kepala, dia tak sempat nak niat lagi. Air turun sampai ke sini. Ini yang mandi pakai ni lah. Bukan mandi pakai shower. Shower air sentiasa keluar. Mandi pakai gayung. Ketika air kena kat atas kepala, lambat sikit niat, tak niat lagi. Bila air dah turun sampai ke bahu ni, baru niat. Maka kepala dia tak kira mandi wajib lah. Tak selesai lagi lah. Bahu ke bawah yang rata air ke bawah semua selesai lah mandi wajib. Jadi dia kena ambil lah satu gayung lagi untuk basuh kepala. Taklah rugi sangat. Itu kalau mandi gayung. Kalau mandi shower, tak timbul soalan. Sebab air jatuh. Jadi kalau lambat sikit niat sekalipun, mana boleh lambat, air sentiasa ada atas kepala. Jadi kalau orang pakai shower ni memang tak ada masalah. Lambat cepat niat sebenarnya. Sebab kalau dia lambat sikit pun, air yang seterusnya tu kira membasuhlah kepala dia. Okay? Kedua, itu yang pertama, mesti ada niat. Cuma satu lagi sebelum tu, niat tak setelah niat, mandi wajib tak wajib mualat, tak wajib berturut-turut. Boleh basuh separuh. Cuma hukumnya sunat. Hukumnya sunat. Sunat mandi sekaligus. Sunat mandi sekaligus. Cuma tak semestinya mandi separuh dulu, nanti nak mandi lain. Boleh. Tak ada masalah. Cuma sunat sekali. Bila mandi tu sudah siap. Macam kita selalu duk buat tu lah. Okay. Yang tu yang pertama. Yang kedua, menghilangkan najis lebih dahulu. Jika ada najis pada badan, bagaimana diutarakan oleh Imam Rafi'i. Ini khilaf ulama. Ini bukan pendapat muktamad. Imam Rafi'i kata, kalau ada najis, mesti buang najis dulu. Kalau najis ada, dengan niat mandi wajib tu terangkat. Cuma kawasan najis tadi tu, tak dikira mandi. Kena basuh sekali lagi. Kata Imam Rafi'i. Ini pun tak berlaku kat kita sebab air kita banyak sangat. Ini kita jiruh sekali, ada najis ni. Jiruh sekali, basah dah. Tu je mandi wajib. Sekali jiruh je. Tiba-tiba ada najis. Bila basuh sekali, najis tu hilang lah. Tak sempurna lagi mandi wajib dia, kata Imam Rafi'i. Sebab yang air tadi tu hanya buang najis saja. Bukan air tadi memandikan mandi wajib. Kena pada tubuh tu. Maknanya kata Imam Rafi'i kena basuh 2 kali. Kali pertama buang najis, kali kedua baru mandi wajib. Kata Imam Rafi'i. Ini pun tak berlaku kat kita sebab air kita banyak. Ini sekali mandi je. Sekali mandi. Itu kata Imam Rafi'i. Maka menurut pendapat ini, sebelum mandi kenalah basuh najis itu lebih dahulu. Kemudian baru basuh untuk mandi. Mengikut pendapat ni. Yang mandi sekali mandi wajib sekali. Maksudnya sekali je. Bukan berpuluh-puluh. Kita mandi wajib berapa kali agak-agak? Ratus kali. Nampak macam sekali mandi, sebenarnya ratus kali. Sebab air tu jatuh. Setiap 1 saat air baru. Kita duduk dalam toilet mandi wajib berapa minit? Berapa ratus kali Ratus kali kita mandi. Sedangkan makruh hukumnya. Sunat mandi 3 kali aja. Mandi yang pertama wajib, mandi yang kedua sunat, mandi itu maksud jurusan kedua sunat, jurusan ketiga sunat. Keempat makruh. Kita bukan mandi 3, 4, 5 kali. Kita mandi ratus kali. Awak macam mana? Tak apalah, mujurlah dia bukan benda haram. Hukumnya makruh ratus kali. Tak perasan, mandi wajib sekali je. Memanglah sekali, tapi air tu jiruh berapa kali?
Mana jiru shower, itu jadi 100 kali tu. Sebab air tu sentiasa keluar. Bila air keluar, kena, satu saat kemudian air baru lagi keluar. Kena lagi. Itu jadi 100 kali tu. Kalau mandi pakai gayung, tak, ambil gayung, basuh. Sekali rata, mungkin 2-3 gayung, dah rata dah untuk sekali. Ambil lagi 2-3 gayung, rata kali kedua. Ambil 2-3 gayung, rata kali ketiga. Itu lebih kurang dalam 10 gayung. Tu je. Nabi mandi wajib satu cupak macam mana? Satu cupak air. Orang dulu panggil satu cupak air. Ni berapa ni? Satu gantang air. Nabi uduk satu gantang air. Ambil uduk secupak. Secupak air banyak ni. Orang dulu secupak air. Maknanya 4 kali lah gantang. 2 botol ni Nabi mandi wajib. 2 botol ni. Yang wajib. Kalau tambah yang sunat, tambah lagi dia. Tambah yang 3 kali kan. Nak sunat 3 kali jadi 6 botol. Tambah sunat lah tu. Kita 6 botol buat komo je. Komo je dah 6 botol lah. Makruh. Bukannya makruh. Tapi nak macam mana? Dah banyak air, pakai aje lah. Macam tu lah kot. Jadi kalau dalam masalah kata kalau ada najis kat badan, bagi kita tak timbul isu lah. Sebab kita mandi bukan sekali. Kita mandi ratus kali. Jadi, ratus kali mandi. Jadi tak ada timbul isu. Ni kalau mandi sekali, rata je dah. Kenapa air tak banyak? Jika ada najis, kata Imam Rafi'i, tak sah mandi wajib. Tak sah dekat mana? Dekat situ aja. Habis tu kena ambil air, tuang lain. Habis yang tadi kan dah cuci lah. Tadi untuk, walaupun mandi wajib daripada atas, ketika buang najis tu, kita kena kawasan najis tu, ketika itu cuma hukumnya buang najis saja. Bukan hukum mandi wajib. Di situ. Kemudian ambil air sikit lagi, tuang. Okey, baru dah sempurna. Kata Imam Rafi'i. Nah, dalam kurungan tu, kena 2 kali basuh. Tidak cukup dengan sekali. Tetapi pada pendapat Imam Nawawi, ini pun pendapat Muhammad, tidak wajib dibasuh 2 kali. Cukup dengan sekali basuh untuk najis dan mandi. Pendapat Imam Nawawi lebih kuat dan sesuai. Jadi kata Imam Nawawi tak ada. Kalau mandi sekali tu, ada najis tu, lepas kena air tu, buang najis, terangkat najis, dan terangkat sekali mandi wajib. 2 in 1. Perselisihan faham antara 2 pendapat ini, ialah tentang masalah najis hukmi yang tiada ainnya. Ni cerita najis apa yang ada kat badan ni? Najis hukmi. Najis ada 2 jenis. Satu najis hukmi, satu najis aini. Memang ada 3 jenis lagi najis lain, iaitu najis mughallazah, mutawassitah, mukhaffafah. Itu najis bab lain. Najis mughallazah, mutawassitah, mukhaffafah. Setiap satu najis terbahagi kepada 2 lagi. Najis mughallazah terbahagi kepada 2. Najis aini, najis hukmi. Najis mutawassitah terbahagi kepada 2 balik lagi. Najis aini, najis hukmi. Najis mukhaffafah terbahagi kepada 2. Najis aini, najis hukmi. 2. Jadi yang disebut ni najis hukmi. Apa maksud najis hukmi? Hukum najis tapi najis dah tak ada. Hukum masih lagi najis, tak terangkat lagi hukum najis, tapi najis dah tak ada. Bila sebut najis tak ada, bau, warna, rasa pun tak ada. Bau, warna dan rasa najis itu tak ada. Namanya najis hukmi. Contohnya, kenalah tek cicak. Kena tek cicak, bau. Kita ambil tisu, kita sapu gitu. Tisu, wet tisu ke mungkin? Ataupun tisu biasa. Betul buang. Tak ada bau dah. Najis tak ada, bau tak ada, warna tak ada, rasa tak ada. Tapi belum lalu air mutlak lagi. Dia panggil najis tu najis hukmi. Dihukum najis tapi najis tak ada. Najis hukmi ni najis lah. Kalau semayang tak sah. Bila ada najis macam tadi, mandi wajib sekali, lalu air, maka kata Imam Rafi'i, kena basuh sekali lagi kat situ. Kata Imam Nawawi, sekaligus. Bukan ada stokor najis tu, itu tak boleh. Dia akan bincang kat sini. Atau yang ada ain dan boleh hilang segala sifat-sifatnya dengan sekali basuh. Ataupun ada bau lagi, mungkin warna ada, rasa mungkin ada, mungkin bau ada, mungkin ada nampak sikit. Tapi bila ketika mandi wajib tu air kena, air tadi tu dengan sekali basuh sempurna, terus hilang najis, terus hilang bau, warna dan rasa. Ini juga yang menjadi khilaf. Kata Imam Rafi'i, tak memadai walaupun sekali basuh sekali dengan mandi wajib, tetap hilang juga, tak kira kena basuh sekali lagi. Sebab tadi dikira menyuci najis kawasan tu. Imam Nawawi kata selesai, 2 in 1. Adapun jikalau ada ainnya, kalau ada ain, ada najis tu tepek kat sini,
Dan tidak boleh hilang sifatnya kalau ada bau, warna atau rasa, yang mana kalau kena air kali pertama tu tak hilang bau, warna, rasa atau memang duk stepek lagi, tiada khilaf, tak ada perselisihan lagi, melainkan wajib dibasuhkan lebih dahulu hingga hilang sifat-sifat tu. Iyalah, kalau ada najis tepek kat sini, air kena, mana air tu boleh kena kulit? Kalau ada najis kat situ kan. Itu tak khilaf, itu sepakat Imam Nawawi, Imam Rafi'i, itu sepakat. Yang kata tak sepakat ni Imam najis hukmi. Najis yang dihukum ada najis tapi najis dah tak ada. Itu yang berlaku khilaf. Macam mana pun pendapat muktamad dikira sekali. Dan macam mana pun apa yang berlaku kat kita tak berlaku sebab kita bukan mandi sekali. Okay. Ketiga, meratakan air pada kulit. Meratakan air pada kulit. Meratakan air pada kulit, rambut, maknanya mandi wajib tadi mesti semua kulit zahir. Bila sebut kulit tu zahir lah, mesti kena air, rata. Rambut, yang nama rambut mesti kena daripada umbi sampai ke ujung. Dan bulu-bulu seluruh badan, tak kira lah bulu apa sekalipun, walaupun bulu roma sekalipun, mesti kena air. Tiada beza antara yang jarang dan yang lebat. Tak ada beza. Jarang pun mesti kena semua, lebat pun kena semua. Air tadi. Semuanya dikehendakkan air sampai rata luar dan dalam. Kenapa disebut perkara ni? Kerana dalam masalah wuduk dia berbeza. Dalam masalah wuduk contohnya, jika orang tu ada jambang dan ada janggut yang tebal, ketika ambil wuduk tak wajib sampai dalam. Tu bezanya. Kalau jarang-jarang jambang dia dan janggut dia jarang-jarang, baru wajib sampai dalam. Kalau tak jarang lebat, sunat sampai dalam, tak wajib. Kalau mandi wajib, dia tak kira tebal ke tak tebal. Tu dia nak sebut di situ. Rata luar dalam, sama ada jarang ataupun lebat. Rambut yang ditocang, tocang tu yang macam mana? Tocang yang diikat gitu kan? Ikat ditocang yang tu. Apa nama? Tocang lah kan? Dia ambil rambut tu, lepas tu dia masuk ke ni, jalin tu. Buat gini kan. Dia panggil tocang ataupun jalin. Rambut yang ditocang atau disanggul lah. Ni perempuan lah. Disanggul sampai tinggi tu. Jika tidak sampai air ke dalamnya, wajiblah dirombak tocang atau sanggul itu. Sayang ni, buat mahal ni contoh kan. Buat mahal. Wajib, nak mandi wajib. Tapi itu kalau kena air tak masuk dalam sebab ada tocang atau sanggul tadi. Kalau dengan basuh, kena masuk air ke dalam, tak perlu rombak, tak perlu buang. Jadi, kalau ketat sangat mungkin tak masuk sampai dalam, boleh jadi. Kalau jiruh kat sanggul tu, dia rasa tak sejuk. Kalau rasa sejuk je, masuklah tu. Jadi, sanggul ataupun tocang, jika basuh pakai air, jika nak mandi wajib, basuh. Jika yakin air masuk sampai ke dalam, maka tak wajib buka. Jika air tak masuk sampai ke dalam, maka wajib. Dia kata dirombak sanggul itu. Okey. Dan rambut yang bersimpul dengan sendiri. Ini rambut berbuah. Rambut berbuah. Rambut yang bersimpul dengan sendiri. Dia panggil berbuah, ialah bersimpul dekat belakang. Biasanya hujung-hujung bersimpul. Jika tidak sampai air ke dalamnya, bila simpul, mesti ada dalam simpulan tadi tu. Tak sampai air dalamnya, adalah dimaafkan, tidak payah dipotong sekalipun banyak. Tapi dengan syarat dia bersimpul dengan sendiri. Bukan kita yang simpul dia. Kalau kita simpul dia, wajib potong. Nak mandi wajib potong. Sebab nak buka simpul mana boleh rambut, maka wajib potong. Kalau buat sendiri, ini kena pesan ke anak isteri lah, bagi orang lelaki. Sebab kalau tidak, kita bertanggungjawab juga. Sebab mereka yang simpul rambut, kemudian jadi tersimpul, maka itu dia buat dengan sengaja. Bukan jadi sendiri. Maka ketika mandi wajib nanti, wajib kerat. Wajib potong dekat simpul tu. Tapi kalau dia terjadi sendiri, dia boleh jadi sendiri, maka tak wajib potong. Jika dia simpul-simpul jadi, kemudian dia mandi wajib, dalam keadaan simpulan terjadi itu kerana dia sendiri yang buat. Dia buat jalin-jalin, jadi bersimpul. Kemudian kita tak pesan kat dia, tak bagi tahu, tak ajar dia, maka dia mandi wajib. Mandi wajib dia tu siapa? Anak isteri lah, anak perempuan isteri. Kemudian dia mandi wajib. Tak kisahlah mandi kerana haid ke, nifas ke, mandi junub ke, maka mandi tak sah.
Bila mandi tak sah, masuk masjid haram. Bila sembahyang punya haram, pegang Quran haram, baca Quran haram, bersetubuh haram, semua haram. Tengoklah kalau haid haram lah. Kalau kering haid, dia mandi dalam keadaan bersimpul-simpul dan simpulan tu dibuat sendiri. Dia bukan nak buat simpul tu, nak buat simpul lain besar-besar. Lah kali terjadi simpul kecil, maka wajib potong. Walaupun banyak, tak maaf. Nampak macam benda kecil tapi benda besar. Lebih-lebih lagi kalau berada kat Mekah. Macam mana dalam keadaan tu agak-agak? Dia punya tawafnya macam mana? Tahallulnya macam mana? Wallahu alam. Risau nak cerita. Nampak benda kecil tapi dia punya kaitan dia besar. Bulu-bulu yang di dalam hidung. Bulu-bulu yang di dalam hidung. Bulu hidung tidak wajib dibasuh kerana termasuklah dalam jumlah batin. Ketika mandi wajib, dalam hidung tak wajib masuk air, sunat masuk air. Bila sebut tak wajib, dia jadi sunat. Sunat masuk air. Kalau ada bulu-bulu, walaupun bulu tu terkeluar macam bulu jagung sekali pun, tetap juga tak wajib basuh, sunat. Sebab dia umbi dia kat dalam. Bulu-bulu yang dalam hidung tidak wajib dibasuh ketika mandi wajib kerana termasuk dalam jumlah batin. Tetapi kalau kena najis wajib dibasuh kerana masalah najis lebih berat daripada junub. Ini yang kedua. Tetapi ini masalah semayang, bukan masalah mandi wajib. Kalau baca sekali seolah-olah dia kata ni, tetapi kalau kena najis, kalau dalam lubang hidung tu ada najis, wajib dibasuh kerana masalah najis lebih berat daripada junub. Kalau kita baca sekali, kita akan anggap kalau ada najis dekat dalam hidung tak sah mandi wajib. Bukan maksud tu. Bulu-bulu dalam hidung tak wajib dibasuh kerana termasuk dalam jumlah batin ketika mandi wajib. Tetapi kalau kena najis wajib dibasuh ketika nak semayang. Bukan, mandi wajib tetap sah juga walaupun tak basuh dalam, walaupun ada najis. Satu lagi sebelum kita sebut pasal hidung ni, orang Melayu sebut tahi hidung, tahi telinga, tahi mata. Itu bukan najis, itu orang Melayu sebut, itu tak najis. Yang ni najis sungguh lah. Sama ada darah, ada najis, ataupun tahi apa duduk dalam hidung. Tak logik tak? Logiknya apa? Darah lah. Jika hidung berdarah, mandi wajib, tak basuh hidung dalam, sah mandi wajib. Cuma nak semayang wajib basuh kerana bab najis lebih berat. Contoh ada orang dulu, orang tua-tua dulu cerita, kalau dia mata merah, kan ada orang mata merah yang berjangkit tu, dulu tak ada aimor, tak ada ubat titik mata. Dia ubat yang tu lah. Jadi macam mana orang dulu buat? Orang dulu sungguh 200-300 tahun dulu, dia titik air kencing dalam dia, air kencing dia sendiri. Itu je ubat yang ada waktu tu dan memang berkesan. Orang dulu cerita ni. Jadi bila dititik dalam sehari 2 sihat. Orang yang nak pakai apa masa tu? Nak masuk apa dalam mata? Silap-silap buta. Akhir sekali masuk air kencing. Rupa-rupanya dalam air kencing tu ada, tak tahulah bahan-bahan apa yang menyebabkan mati kuman tu. Soalannya bukan pasal tu. Kita bukan nak cerita pasal tu. Kita nak cerita pasal dalam kitab disebut jika nak sembahyang, nak ambil wuduk, malah nak mandi wajib sekalipun, dalam mata tak wajib basuh. Tapi jika ada najis dalam mata, maka wajib basuh mata tu sebelum sembahyang. Samalah kes tadi. Kenapa pula najis ada dalam mata? Tahi mata tu bukan najis. Orang Melayu je panggil tahi, dia bukan najis. Ada tahi mata sekilo dalam poket, tetap sah juga sembahyang. Sebab kita je kata tahi, dia bukan najis. Habis tu macam mana najis dalam mata? Anda fikir, maka Tok Guru sebutlah, orang dulu dia memang titik air kencing dalam mata jika ada sakit mata merah yang berjangkit tu. Maka jika dia sakit mata dan titik air kencing dalam mata, ketika nak solat, dia ambil wuduk, kalau tak basuh biji mata, tak usah sembahyang. Samalah. Kerana apa? Sedangkan ketika wuduk, biji mata tak wajib basuh. Kerana najis lebih kuat. Berbanding hadas kecil tadi, najis dalam mata tu lebih kuat, maka wajib basuh. Ini kita tentang mandi junub. Lebih kurang sama juga. Yang mana najis tu ada dalam hidung. Yang logiknya dalam hidung ada apa? Ada darah lah. Hidung berdarah. Jika hidung berdarah, sembahyang tanpa istinsyak, dia panggil masuk air dalam hidung, sembahyang dia tak sah. Sedangkan dalam masalah wuduk, istinsyak masuk air dalam hidung, hukumnya sunat. Kenapa pula tak masuk air dalam hidung tak sah sembahyang ni? Sebab apa pula? Sebab najis yang ada dalam hidung sangat berat
dan dia tidak dimaafkan nisbah semayang. Semayang tak sah. Ambil wuduk sah. Ambil wuduk pasal muka sah. Tapi semayang tak sah sebab ada najis dalam hidung. Macam tu juga dalam mulut. Sama. Dalam mulut, wuduk ke, mandi wajib ke, qoma hukumnya sunat, kita tahu. Tapi kalau ada najis dalam mulut, wajib qoma. Kalau tak qoma macam mana? Tak qoma, mandi wajib tetap sah, wuduk tetap sah. Tapi kita semayang tak sah. Nak semayang kena qoma. Sebab ada najis dalam mulut. Kita kata pula, kenapa pula najis tiba-tiba ada dalam mulut? Katalah gusip darah ke apa ke. Dia ludah, dah putih dah air liur. Bila dia ludah putih air liur, najis dapat disucikan dengan satu aja, iaitu air mutlak. Dah cuci dengan air mutlak belum? Belum. Sebab tu tak sah. Tak sah semayang dia. Kerana ada najis. Dalam mulut kan batin. Sebab tu ambil wuduk tak perlu qoma, tak wajib qoma. Ya, dalam masalah najis dia lebih berat. Tu hujah dia. Dalam masalah najis dia lebih berat. Walaupun duduk dalam mulut, walaupun dalam hidung, walaupun dalam mata, walaupun dalam tak ada dalam telinga, tak adalah. Sebab telinga ni zahir semua. Dia tak ada batin dalam tu. Kalau masuk dalam tu dah batin lah. Tak kira lah. Ataupun kalau nak kata telinga ni, area ni lah, air tempat tepi-tepi ni. Kalau ada darah kat sini, wajib jugalah. Wajib juga kalau nak kata situ lah. Yang tu je, yang lain tak. Jadi, hati-hatilah najis dekat dalam mata, dalam hidung, dalam mulut dan dalam telinga. Wajib dibuang, wajib dicuci dengan air mutlak. Demikian juga, wajib diratakan air di celah-celah kuku. Celah-celah kuku pun wajib juga. Celah-celah kuku ataupun bawah kuku ni. Sekira-kira ada benda di celah-celahnya, seperti daki dan lain-lain, hendaklah dibuangkan, kemudian dibasuh, mesti buang. Jika tidak dibuang, niscaya belum mencukupi hukum mandi sehingga dibuang dan dibasuh di bawahnya. Bawah kuku ada hitam je, tak sah. Ada benda je bawah kuku tak sah, tepi kuku tak sah. Mandi wajib, wuduk sama, tidak sah. Ini pendapat mu'tamad. Pendapat Imam Ghazali, dia kata jika yang ada bawah kuku, tepi celah-celah kuku ni, jika dia terhasil daripada daki, maka maaf. Jika dia terhasil daripada bukan daki, daripada tanah, duk main bola ke apa, tak maaf, wajib buang. Ada khilaf kalau umat sini. Tapi pendapat mu'tamad, wajib buang. Lebih-lebih lagi kaki yang tepi-tepi tu kan, yang hitam sikit tu. Yang itu kalau ikut pendapat mu'tamad, wajib buang. Tak sah. Mujur ada khilaf kat situ. Imam Nawawi, Imam Ghazali dan mazhab-mazhab lain. Mujur ada khilaf. Kalau tidak payah juga tu. Ini bukan orang penyakit cekang ke cagu, bukan penyakit tu. Penyakit tu penyakit lah. Ini yang tak ada penyakit, yang ada hitam kat tepi tu. Orang yang sambung lagi. Orang yang zakarnya kulub, yang tak sunat, wajib menyampaikan air di bawah kulubnya. Ini yang tak sunat. Sebab tu pada mazhab Syafi'i, orang lelaki wajib sunat. Kerana masalah kebersihan, masalah ibadah, maka wajib sunat. Salah sebut wajib sunat pula. Wajib ke sunat? Wajib khitan. Tukar tu betul lah. Wajib sunat. Wajib ke sunat? Wajib sunat. Wajib khitan. Wajib potong. Mazhab Syafi'i, orang lelaki wajib khitan. Bukan sunat-sunat lagi. Wajib. Wajib khitan. Kerana dia masalah kebersihan dan dia masalah ibadah, maka jadi wajib. Mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Asalnya tak wajib. Khitan tak wajib, tapi untuk menyempurnakan ibadah kena dengan dia, iaitu dia kena tak ada, iaitu najis tak ada, kuluk tu tak ada. Maka sunat tu ataupun khitan tu jadi wajib. Bagi orang perempuan wajib juga sunat. Wajib juga khitan. Orang perempuan pun wajib. Pada kecil-kecil tu, baik tu. Wajib juga khitan, tapi bukan sebab kebersihan, bukan sebab ibadah, sebab nafsu. Maka mazhab Syafi'i, orang lelaki, orang perempuan wajib khitan. Wajib. Nabi pernah sebut dalam hadis. Apabila bertemu dua khitan, bila bertemu dua khitan, dua tempat khitan, faqad wajabal ghusl, maka wajib mandi. Kita bukan nak cerita mandi tu, kita nak cerita bertemu dua khitan, kata Nabi. Tempat yang di khitan bertemu, maknanya lelaki perempuan lah, maka wajib lah. Wajib. Pada mazhab lain ada kata sunat bab khitan ni. Mazhab Syafi'i wajib. Sebab dia berkaitan dengan ibadah. Kalaulah tak khitan, maka akan ada najis. Bila ada najis, dia wajib buang semua. Macam mana nak buat tak tahulah. Sebab tu kalau tidak ibadah dia, sembahyang dia semua tak sah. Tak sah.
Kalau mandi wajib, dia wajib lah buang semua-semua tu. Dan orang perempuan wajib membasuh bibir farasnya yang terbuka tatkala duduk bertinggung atau bercangkung. Kerana kedua-duanya itu dianggap anggota zahir. Macam tu juga orang perempuan. Nak mandi dia wajib duduk. Mandi wajib tu, dia wajib duduk. Ini yang wajib dia ajar kepada anak dan isteri. Tak ajar, nak belajar kat mana? Nak belajar kat internet. Surau masjid belum tentu datang. Datang belum tentu duduk kuliah. Duduk kuliah belum tentu kuliah yang berkaitan dengan perkara ni. Akhir sekali siapa nak ajar? Sepatutnya bapak kena ajar. Mandi wajib, duduk. Sebab orang perempuan ketika Allah cipta dia, ketika dia berdiri, yang zahir itu masuk ke dalam. Ketika dia bercangkung, bercangkung, yang zahir itu, yang asalnya nampak macam batin, rupanya zahir dia akan terkeluar. Jadi kalau berdiri, mandi, berdiri, maka ada yang tak kena air. Bila tak kena air, tak sah. Tak sah mandi. Tak sah mandi, dia punya kesan sangat jauh. Masuk masjid haram, sembahyang haram, baca Quran haram, pegang Quran haram, semua haram. Haram. Sebab tak mandi lagi. Dah mandi tak sempurna. Kenapa? Nampak benda kecil tapi benda ni benda besar. Gitu. Kerana tu juga antara yang disunatkan untuk mandi, suami isteri mandi sekali ketika baru kahwin. Yang dah lama kahwin terpulang, nak mandi sekali ke tak nak. Yang baru kahwin ni memang sunat mandi. Maka setengah orang dia akan fikir, sunat mandi tu maksudnya mandi lah, baru kahwin memanglah mandi. Dia anggap ke situ. Tak kisahlah nak anggap ke situ. Kalau dah 30 tahun kahwin, takkan nak mandi sekali lagi. Dia buat lawak gitu. Tak apalah nak buat lawak pun. Cuma kita kata kenapa sunat mandi suami isteri ketika baru kahwin? Kenapa? Sebab nak tengok suami tu, nak tengok isteri tu mandi macam mana. Sebab dulu bawah mak ayah dia. Sekarang dah jadi tanggungjawab suami. Tanggungjawab suami semualah, ajar bab akidah, ajar bab ibadah, ajar mandi, ajar bab hanifah, semualah termasuk mandi wajib. Bila mandi sekali boleh tengok, awak mandi tak duduk selama ni. Sekaranglah jadi tanggungan saya dosa ni. Ajar dia, mandi kena duduk. Sebab tu sunat mandi sekali. Selain daripada perkara-perkara lain lah. Itu antara sebabnya. Bila dah ajar gitu, kalau tak pernah mandi sekali mula-mula kahwin, masa bila nak ajar? Masa bila nak ajar tentang bab mandi? Ke suruh mai duduk sini buka kitab begitu? Ada suami gitu? Tak ada. Jadi masa tu lah. Sebab tu antara sunat tu. Sebab wajib duduk dia tulis bertinggung atau mencangkung. Wajib bagi orang perempuan. Lelaki pun wajib duduk. Nanti kita tengok kat situ kenapa. Tak sebut dalam ni. Okey. Kenapa lelaki pun? Masalah lelaki pun wajib kerana kawasan dubur. Kawasan yang berkedut. Jika tak duduk, dia payah sikit nak gosok. Dubur tu, dia memang Allah cipta cantik dah. Dia spring. Stretchable. Sebab apa? Sebab bila kita berdiri, dia tutup, dia masuk lagi ke dalam. Sebab tu, atas rahmat Allah, walaupun kita ni hari-hari duduk pencacai, pikul tong najis dalam perut kita, tapi tak keluar pun bau kat mulut atau kat bawah. Tak keluar pun bau. Tak keluar pun. Sedangkan najis penuh dalam perut ni. Cuba operate tengok. Penuh najis ni. Kemana-mana kita bawa najis tu. Yang kita rasa kita ni hebat sangat ni. Pangkat besar sangat. Kita rasa kita ni hebat sangat. Hari-hari usung tong tai kulu kilir. Soalannya kenapa kita tak terasa kita pencacai? Kenapa kita tak rasa kita usung tong tai tu? Sebab Allah, atas rahmat Allah, Allah tak bagi bau. Sedangkan berapa je? 2-3 jengkal aja nak sampai ke hidung. Kenapa tak bau? Rahmat Allah. Logiknya, kalaulah manhole kita tu berlubang sikit ke ada masalah sikit, bukan kata 3 jengkal. Berapa meter sekalipun, bau lagi. Sampai nak pindah rumah. Sebab apa? Manhole problem. Sikit-sikit banjir. Tak seduk ke tak apa, tak kisahlah. Cuma memang masalah. Manhole ni memang masalah. Dia duduk dekat ruang tamu. Manhole dekat dapur. Berapa jauh tu? Berapa jauh ada tu? Tetap bau juga. Ini manhole kita ni, manhole ni tengok. Berapa? 3 jengkal tapi tak pernah bau. Tak pernah bau. Atas rahmat Allah. Kenapa? Sistem teknologi yang Allah buat, masya-Allah. Hebat. Yang mana yang tadi itulah. Dahlah dia kedut. Dia nak buang najis, dia boleh buka. Dia boleh berkedut. Dahlah kedut. Bila berdiri, top masuk dalam ni. Tu zahir tu, zahir.
Jadi ketika mandi wajib, wajib untuk basuh yang zahir. Soalannya zahir itu dah ke dalam. Macam nak basuh? Gonyoh boleh. Gonyoh kuat-kuat. Tapi kenapa susah? Cangkung lah. Disebut ini bertinggung lah. Bila bertinggung, kan dia elok je terbuka. Maka basuh. Tak perlu nak gonyoh kuat-kuat. Tak perlu nak gahar kuat-kuat. Sebab tu lelaki dan perempuan wajib duduk. Cuma kita tak boleh kata tak duduk, tak sah mandi wajib. Tak boleh pukul rata gitu. Sebab yang wajib ratakan, bukan duduk. Cuma kalau duduk sangat mudah. Kalau berdiri payah sikit. Takut-takut tak kena. Ya? Sebaliknya. Okay. Sebaliknya, jika tiada boleh hendak sampaikan jika tidak boleh hendak sampaikan air di bawah kulupnya, ni cerita balik bab kulup tadi. Tak habis lagi. Ya? Tak boleh sampai air di bawah kulup. Dengan sebab buta. Dengan sebab buta, niscaya wajib dipotong supaya ia celik. Saya tak reka ni, ada dalam kitab ni. Apa main celik-celik pula ni? Dia ada memang jenis buta. Memang ada orang jenis buta. Yang buta ni memang dia wajib sunat. Sunat dia lagi awal lagi bagus. Kalau boleh, kalau dah tahu buta ni, mungkin faham buta tak? Kita faham. Dia memang ada buta. Dia apa istilah dia panggil? Kadang-kadang tak faham juga. Tebuk pun tak faham. Apa? Leceh dia panggil. Dia tak boleh leceh tu. Mak buta lah tu. Sebab kita kena faham makna ibarat dia kata wajib dipotong sebab buta. Supaya celik. Supaya celik tu yang kelakar tu. Tak ada orang sebut setakat ni celik. Supaya tidak buta lagi lah. Supaya ia celik. Jadi bila ketika dah sedar anak lah tanggungjawab ayah. Masa lahir-lahir tu, sedar dah, buta anak aku ni. Bukan buta ni, buta tu lah, bukan buta mata. Maka kalau boleh hari ke-7, sunat lah. Sunat lah, sebab dia sentiasa ada najis di situ. Paling lewat, umur 6 tahun, 7 tahun tu lah. Umur 7 tahun Qamariah. Sebelum umur 7 tahun Qamariah, sunat. Khitan dia, sebab buta. Dia sentiasa ada najis. Buta ni dia tak boleh buang najis dalam tu. Nak buang boleh. Allah, mengerikan. Sakit. Jadi dah lah budak. Jadi nak ke budak tu asyik ada najis aja dia sampai besar. Dia datang masjid, bawa lah sekali. Kuluk-kuluk tu bawa sekali. Ini yang kata budak tak boleh duduk dalam sah orang besar, orang dewasa. Sebab apa? Bukan semua budak. Budak yang tadi tu lah. Budak yang ada kuluk. Bila ada kuluk, maka ada najis dekat dia. Bila ada najis, dia sembahyang tak sah. Bila tak sah, putus saf. Ini yang kata boleh, bukan semua budak tak boleh. Ada yang boleh. Kalau yang sembahyang sah, bukan main-main elok-elok, okey je. Jadi kita nak bawa datang masjid, satu hal, nak bawa masuk saf, pastikan sunat dulu. Pasti khitan dulu. Yang terbaik khitan umur 7 hari, macam Nabi buat dekat cucu dia. Sebab tu bila cucu Nabi, Hasan dan Husain main atas Nabi ketika Nabi sujud, sampai sahabat kata, terima wahyu ke apa ni? Lama penat aku sujud ni. Rupa-rupanya lepas salam tanya Nabi, Nabi kata cucu aku duduk main atas belakang. Aku biarlah kejap. Bukan lama pun, 1 minit 2 minit gitu je. Kami ingatkan turun wahyu. Turun wahyu lama sangat, turun wahyu memang lama. Jadi jadi maknanya Hasan dan Husain boleh main atas belakang Nabi. Masa tu mungkin umur 3, 4, 5 tahun. 5 tahun besar sangat kot. 2, 3, 4 tahun. Boleh main atas Nabi. Maka kita pun boleh lah main dengan anak, dukung anak. Sabar dulu. Diorang sunat umur 7 hari. Anak kita 7 tahun duk lari-lari lagi. Sunat, lari tak balik rumah. Lepas tu kita nak kias dengan cucu Nabi. Tak boleh. Malah semayang ketika dukung anak pun tak sah. Sedangkan tengok para sahabat boleh semayang dukung. Sabar dulu. Sebab najis dekat situ. Mereka sunat umur 7 hari. Kita 13. Doktor tengok takut. Doktor tengok takut. 13 baru sunat. Mana taknya? Umur 7 tahun lagi. Umur 8 tahun, tahu je time-time cuti sekolah je lagi. Puas gaya. Nak bagi telefon lah, nak bagi tab lah, nak hadiah tu, nak bagi basikal lah. Tak jalan. Lagi. Senang kan kalau umur 7 hari? Dan untuk dia sembuh kejap je, 2-3 hari je kering dah. Sebab dia kuat, dia minum susu ibu tu kan, kuat dia punya antibody. Ini dah lah tu, nanti dia tengok kena gantung macam tu. Lepas tu pakcik-pakcik dia duduk kacau. Siap lah kau, lepas ni pakai gergaji. Wow, pakai, siap lah kau, besar pagang dia. Tak boleh buat gurau tu. Tak boleh. Silap-silap berdosa gurau gitu. Sebab budak tu akhir sekali lagi.
Kalau macam kita dulu, zaman saya dulu, orang buat macam mana pun memang takut, tapi kerahkan juga. Tak ada main lari-lari rumah ni, takut, tapi hadap. Habis nak buat apa? Takkan nak lawan ayah. Sekarang jangan main. Lari rumah budak tu. Pergi mana rumah kawan dia? 2 hari baru balik. Tak pening mak bapak. Sebab apa? Pakcik-pakcik ni siap engkau. Ada batak apa? Batak pisang. Oh, besar. Lepas tu kapak besar tu, kapak besar yang potong tu, itu habis. Bukan dia tak tinggal, dia potong habis. Siap. Budak tu mana tahu. Patut tak boleh gurau gitu. Bab-bab ni tak boleh, bahaya. Gurau macam ni. Jadi, jika buta, lebih-lebih lagi wajib untuk dipotong supaya celek, supaya tak buta. Supaya tak buta. Lama tak dengar buta ni. Supaya celek. Bagus lah Tok Guru kita ni. Dia tulis supaya celek terus dia kata. Supaya celek. Takut orang salah faham, dia buta mata ke sebab ada celek. Bukan maksud tu. Kecuali jika uzur. Alah, sekarang ni orang kafir pun serah diri untuk sunat anak dia. Tak payah tunggu orang Islam. Dia tahu kebersihannya, dia tahu kebaikan, mereka serah diri. Berapa ramai kita buat program besar-besar, ada 3-4 orang kafir. Serah. Dia tahu itu kelebihan. Dia tahu kelebihan. Dari sudut kebersihan. Kecuali jika uzur hendak memotongnya. Uzur nak motong. Apa uzur nak motong? Maksudnya macam mana uzur? Tak uzur dah nak potong sampai sekarang clamping lagi. Clap berapa pok tercabut, elok. Seminggu boleh naik basikal lah. Nampak duk main bola dah. Tak macam dulu. Berapa lama makan dengan pantang. Sekarang tak ada lah. Masuk elok-elok jalan klinik. Lepas tu keluar. Tak sampai 5 minit keluar. Bila keluar, tengok seminggu naik basikal lah. Yang tengah sunat. Naik basikal lah. Jadi sekarang tak ada alasan lah. Uzur tu tak ada alasan. Tapi tak apalah, hukumnya dia kata, jika uzur hendak memotongnya, tak boleh. Atas sebab-sebab tentu, tak tahulah kenapa uzur. Bolehlah orang itu sembahyang. Tapi masalah, bolehlah orang itu sembahyang macam orang tidak dapat air dan tanah untuk buat bersuci. Istilah lain dipanggil solat hormat waktu. Ataupun, ialah solat hormat waktu. Jadi orang macam tadi, yang tak sunat, dia wajib sembahyang, tetap wajib sembahyang. Habis tu macam mana? Ambil wuduk macam biasa dan sembahyang. Tapi sembahyang dia nama solat hormat waktu pada mazhab Syafi'i lah. Solat hormat waktu. Dan bila solat hormat waktu, dia kata gitu, dan wajib qada. Nanti bila dah sunat, nanti wajib qada. Habis kalau dah sunat tahun depan, qada lah semua setahun tu. Soalannya, ada ke keadaan macam ni? Kerana uzur. Mungkin sebab orang kafir kot baru masuk Islam. Kalau cakap awal-awal kena potong lah, terus tak jadi masuk Islam. Tak pandai, tak ada hikmah tu, tak cerdik tu. Kita nak selamat akidah dulu. Maka, jangan cerita lagi. Dah 2, 3, 4 bulan baru cerita. Macam. Lepas tu pandai-pandailah bagi. Akhir sekali dia serah diri. Bila dia tahu kebaikan, dia akan serah diri. Jadi itu mungkin kot. Jadi sembahyang yang dia lakukan, bermula dia masuk Islam, sampai dia sunat tadi tu, wajib qada. Dan janganlah cerita qada lagi. Sebab baru masuk Islam. Sembahyang pun tak apa-apa reti lagi. Pandailah hikmahnya. Cuma hukum secara umum begitu lah. Apa lagi? Tetapi, orang mati pula. Ni untuk jenazah. Tetapi orang yang mati tidak harus dipotong kulupnya. Orang yang mati tak sunat, Islam mati tak sunat. Masa mandi mayat tu tak sunat, maka tidak harus, dengan maksud haram, berdosa kalau potong. Kerana yang demikian itu membawa kepada menghinakan mayat. Istilah dipanggil menyakiti atau menghina mayat. Kerana mayat dia ada kehormatan dia sendiri. Maka kita tak boleh buka aurat dia suka-suka hati, tak boleh buat lebih kurang, tak boleh gosok, gonyoh lebih kurang, semua tak boleh buat lebih kurang. Dan antaranya tak boleh potong. Malah sebagian ulama kata kuku dan rambut pun tak boleh potong. Walaupun kerana ada color, warna ke apa ke, rambut color ke, pun tak boleh. Menghina mayat ataupun menyakiti mayat. Tapi bukan mayat tu sakit, aduh, bukan. Istilahnya, hilang kehormatan mayat tu. Sebab tu tak boleh potong apa sahaja. Jika tercabut anggota tubuh pun masuk sekali ketika dalam kapan. Tak boleh. Kalau tak sunat ke tak boleh.
Cuma yang menariknya, sebab tu saya kata, kadang-kadang kita mengaji kitab, kita mengaji bab mandi wajib, bab wuduk sebelum-sebelum ni, dah banyak kitab dah, takkan nak mengaji balik, takkan nak belajar balik bab mandi wajib. Dan dah belajar berpuluh kitab dah. Kejap. Orang yang belajar banyak kitab, dia tahu, setiap kitab dia ada keistimewaan tersendiri. Dia memang betul, bab mandi wajib semua kitab sama. Tapi setiap kitab, dia mesti ada satu benda, satu poin. Bukan satu lah, beberapa poin yang tak ada pada kitab lain. Kitab lain yang kita dah belajar tu tak ada yang ini. Jadi walaupun kita kata belajar bab wuduk, belajar bab ibadah-ibadah yang kita dah khatam 10 kitab sekalipun, bila kita baca kitab yang seterusnya, kita mungkin dapat dalam 7, 8, 9, 10, 20 mungkin poin yang tak ada pada kitab lain. Tapi dari sudut sembahyangnya, berdiri, rukuk sama aja. Jadi poin-poin penting tu tak semua ada. Yang ini ada kat sini, poin-poin. Jadi kalau lagi banyak mengaji kitab, walaupun benda yang sama, bab wuduk juga, bab mandi wajib juga, bab istinja juga, akan dapat beberapa poin, 1-2 poin yang tak ada pada kitab lain. Itu istimewa. Yang tak ada kitab lain ni. Yang tak ada dalam kitab lain ada kitab kita. Tengok ni. Yang lain mungkin kita tahu. Dah masalah mandi wajib, niat, semua kita kata wajib niat, meratakan air gitu gini, semua dah pernah dengar. Yang ni mungkin tak pernah dengar. Mari kita tengok. Ni yang special kitab ni. Saya dulu mengaji dulu, memang beberapa kitab, kalau ada benda rare, saya akan tulis kat depan ni. Kat depan ni. Tulis apa? Muka surat sekian, benda pelik yang tak ada kitab lain. Contohnya, hukum makan budu. Siapa pernah mengaji dalam kitab? Memang boleh sebut hukum makan budu apa? Memang orang kata, ada yang kata haru, ada kata makruh dan sebagainya. Kitab mana? Tak boleh nak sebut. Ada dalam kitab. Kalau mengaji, padahal dia nak bukan cerita pasal budu. Nak cerita pasal benda lain. Tapi dikiaskan. Seumpama budu, dapat hukum. Dia tulis kat depan. Antara kitab, nama kitab je, Kifayatul Muhtadi. Hukum makan budu ada dalam tu. Carilah kitab mana. Dalam kitab ni tak ada hukum makan budu. Contoh makan cencaluk dan sebagainya. Macam-macam lah hukum. Yang ini satu hukum yang jarang dibincangkan. Mari kita baca. Apa dia? Kerana mengira, bahkan ditanam mayatnya dengan tidak payah disembayang menurut pendapat Syekh Ramli. Orang yang tak sunat, orang Islam tak sunat, tak kisahlah atas alasan apa sekalipun, baru masuk Islam, memang dah lama masuk Islam tapi tak peduli pada agama, tak peduli. Yang penting dia Islam dan dia mati dan tak sunat. Maka oleh kerana tak boleh nak sunat dia, najis dalam tu ada. Kalau sunat dia, kalau potong juga, menghina mayat, menyakiti mayat. Maka mandi macam biasa, kata Syekh Ramli, ditanam tanpa disembahyangkan. Tuh, ada dalam kitab. Tanam tanpa sembahyang. Jangan risau, mati dia tetap sah juga. Tak ada hidup balik ke tak, mati dia tetap sah juga. Jangan risau. Kita risau. Kadang-kadang kita risau. Habislah, nak tanam, tak sembahyang. Habislah, nanti mati dia tak sah. Mati dia tetap sah. Dia tetap mati juga. Dia takkan malam-malam mimpi, kenapa kau tak sembahyangkan aku? Cekik, tak ada. Sebab hukumnya gitu. Gini. Syarat untuk sah sembahyang jenazah adalah sempurna mandi. Bukan kapan. Tak kapan lagi pun boleh sembahyang jenazah. Dengan syarat sempurna mandi. Cuma sunat selepas kapan baru sembahyang. Syarat untuk sah sembahyang jenazah adalah sempurna mandi. Kalau mandi tak sempurna, tak boleh sembahyang jenazah, hukumnya haram, berdosa. Takkan kita yang hidup ni nak buat benda dosa? Sekarang, orang yang tak sunat tadi, adakah sempurna mandi? Adakah semua hilang najis-najis dekat zahirnya? Tak, sebab dia tak sunat. Maka boleh sembahyang. Tak sempurna mandi, tak boleh sembahyang. Habis tu, kapan tanam tanpa disembayangkan, kata Syekh Ramli. Boleh tengok kitab. Habis tu macam mana? Tak ada apa-apa. Habislah dia nanti masuk neraka. Tak ada kena-mengena dengan syurga neraka. Sebab itu adalah kewajipan orang hidup, bukan orang mati. Orang mati dah tutup dah. Tutup kes. Tutup kes. Gitu lah. Macam itulah keadaannya orang yang ada tatu. Orang yang colourkan rambut dia dalam keadaan ada selaput yang mana tak serap air. Dia mandikan jenazah. Bila dia memandikan jenazah, tak rambut color, rambut warna atau kuku ada color tu ataupun apa-apalah yang menyebabkan air tak boleh rata. Samalah dengan tak sunat tadi. Maka mandi macam biasa tapi tanam tanpa sembahyang. Kata Syekh Ramli. Ini pendapat muktamad sebenarnya. Tapi ada pendapat kedua nanti dulu. Tak habis lagi tu. Ini pendapat muktamad. Tapi tak sembahyang.
Habis tu macam mana? Takkan nak botakkan dia sebab dia rambut dia berkala yang ada menghalang air. Habis nak buat macam mana? Tak semayang. Tak ada masalah. Habis dia macam mana nanti? Tengoklah amalan dia masih hidup. Kita macam mana? Sembahyang tu adalah berdosa. Haram. Tak boleh. Sembahyang jenazah tu. Saya pernah dulu, masa dulu lama dah, tahun 90-an. Tok Guru ajak, jom pergi mandikan jenazah. Jom lah. Pergi. Rupa-rupanya jenazah orang KL waktu tu. Masa tu saya di Kelantan. Pergi, rupanya rambut kala. Rambut kala. Ada warna rambut. Tengok, ini ada memang yang tak patut syaraknya lah. Bukan pakai inai lah. Yang bukan pakai inai. Ya, ini macam mana ni? Kita kena sudahkan fardu kifayah. Basuh mandikan, kapan apa semua. Kemudian terus balik. Dia kata, tak semayangkan dulu ke? Tok Guru kata, minta maaf lah. Kami tak boleh. Mana suruh, kalau nak semayang kau semayang sendiri macam tu lah kot. Pandai-pandai ya. Boleh lah kalau nak kebumikan dah boleh dah. Takkan tak semayang lagi? Marah dia masa tu. Sebab tak semayangkan anak dia. Soalan je, masa anak dia hidup, ada tak dia suruh anak dia tu buat apa-apa? Marah anak dia sebab color rambut tu. Entahlah. Tapi mengikut Syekh Ramli, ini adalah pendapat muktamad. Tanam tanpa disemayangkan. Semayang berdosa. Tapi ada khilaf. Tengok khilaf macam mana. Berkata Syekh Ibn Hajar, ini bukan muktamad, tapi boleh guna juga. Lebih-lebih lagi untuk mengharmonikan keadaan. Maknanya pendapat Syekh Ramli tadi untuk bagi orang takut. Supaya dia tak buat. Kala rambut. Mati orang tak semayang. Kan dia takut. Tapi kalau bila dah jadi, mungkin kita boleh pakai pendapat Ibn Hajar, pendapat kedua. Macam mana? Hendaklah disemayangkan juga. Boleh semayang juga. Tapi dengan bertayamum menggantikan daripada membasuh kulub itu kerana darurat. Jadi lepas mandi ke semua, tepuk. Janganlah orang yang mandi pula tayamum dekat jenazah tu. Tepuk, sahaja aku tayamum bagi jenazah ini. Kerana mengganti tempat yang tak kena air ke, yang ada rambut ke, tak kisahlah, kuku dia ke, kulub dia tadi tu ke, yang tak sunat tadi. Sapu muka, tepuk yang kedua, sapu tangan dia. Dengan debu. Macam tayamum. Menggantikan daripada membasuh kulub itu kerana darurat. Darurat tu darurah. Kerana Nabi nak buat macam mana? Dia menimbulkan fitnah. Dia menimbulkan huru-hara kan. Nak jaga harmoni macam mana? Pakai pendapat yang kedua. Iaitu boleh tapi kena tayamum. Tayamum dulu. Itu mazhab Syafi'i kan? Dua-dua mazhab Syafi'i ni. Khilaf ni. Cuma ketika hidup kita janganlah pakai pendapat ni. Tak kisahlah buat kala-kala, cakap orang perempuan kan kala-kala tu. Tak kisah. Nanti kalau mati pun boleh tayamum, lepas tu boleh semayang juga. Jangan cakap pendapat ni. Masih hidup. Kala lah. Marah dia. Pertama tak lalu air nak semayang, nak mandi wajib apa semua. Nanti mati orang tak semayang. Memang betul pun. Tapi bila mati nanti untuk ni, tu kena cerdik kadang-kadang dalam masalah khilaf ni. Jadi kala lah rambut tu, apa-apalah. Yang menyebabkan air tak lalu kat badan, kalau mati problem. Boleh pakai, ada dua pendapat ni. Macam mana pun kena tayamum. Jadi budak-budak tayamum lah. Budak-budak tu, budak yang tak sempat sunat lagi, umur 6 tahun, 7 tahun, masa mandi jenazah tayamum untuk sembahyang. Wajib juga dibasuh lubang dubur, anda sebut dah tadi. Dikembangkan sedikit walau waktu mandi macam ketika tengah buang air besar. Sunat, bukan sunat, wajib. Dia kata wajib. Bila duduk, ketika lelaki atau perempuan duduk, lubang yang kata yang berkedut tadi, dia akan terbuka normalnya. Bila dia akan terbuka ataupun meri tu terbuka, maka tak gosok, tak perlulah nak buat apa-apa. Tapi jika kadang-kadang orang kedutan dia tu lebih, duduk pun tak berapa nak tu juga. Dia kena teran sikit. Teran sikit, kadang-kadang sunat, kadang-kadang wajib. Teran macam nak buang yang besar, dia kata. Sikit. Jika jangan teran banyak-banyak, buasir pula nanti. Teran sikit jika banyak sangat kedut. Pandai-pandai sendiri rasalah. Teran, tak perlu teran, sunat aja teran jika dengan duduk dah cukup terbuka. Sebut terbuka apa ni? Tempat kedutan tadi tu. Ini masalah mandi wajib. Wallahu alam. Habis. Nampak macam mandi wajib aja, kan? Benda kecil aja, tapi itulah. Sunat mandi hadas dan mandi sunat. Ada dua lepas akan datang, insya-Allah bulan depan. Sunat mandi hadas, sunat mandi hadas, sunat mandi dan mandi sunat. Bulan depan. Sunat mandi dan mandi sunat. Lain tu, sunat mandi lain, mandi sunat lain. Tangguh dulu.
Saya yang tasbih kafarah dan suratul subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim.